Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak didik cikgu yang dikasihi sekalian. Baiklah, apa khabar kamu semua pada pagi ini? Alhamdulillah, cikgu harap kalian semua sihat. Okeylah, baiklah, pada pagi ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran sejarah tahun 4. Cikgu harap kamu semua sudah bersedia untuk belajar bersama-sama cikgu pada pagi ini ya. Baiklah, pada pagi ini kita masih lagi belajar tentang unit yang pertama iaitu Mari Belajar Sejarah. Namun pada pagi ini fokus utama kita adalah untuk belajar tentang ruang dan masa dalam sejarah. Apa anak-anak? Ya, tajuk kita pada pagi ini adalah menyentuh tentang ruang dan masa dalam sejarah. Okey, baiklah. Berkaitan dengan tajuk ini, untuk pengetahuan anak-anak sekalian, sejarawan kita menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Dalam hal ini, setiap peristiwa yang berlaku disusun mengikut masa untuk membolehkan kita mudah faham tentang sesuatu peristiwa sejarah. Jadi setiap peristiwa yang berlaku ini akan disusun dari mula ia berlaku sehinggalah tamat. Baiklah anak-anak, apabila cikgu bercakap tentang urutan masa atau urutan masa tentang sesuatu peristiwa yang berlaku, ia adalah menjurus kepada kronologi. Apa itu kronologi? Dalam Kamus Dewan, kronologi ini menjurus kepada rentetan peristiwa yang berlaku mengikut urutan masa. Jadi ada perkaitanlah dengan peristiwa yang berlaku, ada sebab dan akibat. Okey? Apabila berkaitan dengan masa dalam sejarah, ia ada berkaitan dengan alaf, abad, dekad dan juga tahun. Jadi, anak-anak perlu tahu satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Satu abad bersamaan 100 tahun dan satu alaf bersamaan 1000 tahun. Ya, pada hari ini kamu bukan sahaja belajar sejarah bersama Cikgu Rozana, tetapi dalam masa yang sama kamu juga belajar matematik. Okey? Jadi pertalian antara sejarah memang tidak dapat boleh dipisahkan dengan masa yang lampau. Okey? Jadi berkaitan dengan satu dekad ini. Sekarang umur anak-anak berapa tahun ya? Ya, 10 tahun. Jadi 10 tahun bersamaan dengan berapa dekad? Pandai. Bersamaan dengan satu dekad. Okey? Kita masih lagi berbincang tentang konsep masa ya anak-anak. Okey, tadi cikgu dah memberitahu kamu tentang dekad, abad dan juga alaf. Jadi kita tak boleh lupa konsep masa juga adalah berkaitan dengan zaman, iaitu ada dua zaman. Yang pertama ialah zaman sebelum Masihi ataupun SM. Okey, apa itu zaman sebelum Masihi? Zaman sebelum Masihi ini juga dikenali zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Okey, baiklah. Satu lagi, zaman Masihi. Kalau tadi zaman sebelum Masihi berkaitan dengan zaman sebelum kelahiran Nabi Isa. Tetapi zaman Masihi ialah zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Okey. Sekarang jom kita lihat contoh ataupun cikgu akan terangkan contoh kronologi berkaitan dengan sejarah.
Sebelum itu anak-anak kena faham ya, kronologi ini peristiwa mengikut urutan masa. Okey, jadi anak-anak boleh susun ya, boleh membuat kronologi peristiwa yang berlaku pada anak-anak mengikut mungkin tarikh, bulan dan juga tahun. Okey. Okey, baiklah. Sekarang cikgu akan terangkan atau memberi contoh tentang kronologi kemerdekaan negara kita. Jadi, sebelum negara kita Malaysia yang dulunya dikenali dengan Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, kita mengalami beberapa fasa, tempoh-tempoh tertentu ya. Okey, jadi masa beredar, okey, sebelum kita merdeka, kita telah dijajahi oleh beberapa kuasa asing. Okey, contohnya pada tahun 1942 hingga 1945, negara kita atau tanah Melayu pada waktu itu pernah diduduki oleh Jepun. Kemudian diikuti dengan Malayan Union. Okey, pada tahun 1946 sehingga 1948. Diikuti pula dengan komunis. Okey, menerima ancaman komunis pada tahun 1948. Okey, kemudian Persekutuan Tanah Melayu waktu itu telah menubuhkan parti politik dan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun 1955. Kemudian pemimpin negara kita pada waktu itu, Tunku Abdul Rahman beserta rombongan telah mengadakan rundingan London. Okey, pada tahun 1956 dan akhirnya negara kita Tanah Melayu waktu itu telah mencapai kemerdekaan. Bila tu anak-anak? Bila kita merdeka? Ya, pada tanggal 31 Ogos 1957. Okey, kita merdeka pada 31 Ogos 1957. Okey, itu adalah contoh kronologi kemerdekaan negara kita. Cikgu harap kamu faham. Jadi anak-anak, cikgu dah terangkan tadi contoh berkaitan dengan peristiwa sejarah negara kita yang mencapai kemerdekaan. Okey, mengikut kronologi masa. Dalam tempoh-tempoh tertentu, dalam tahun yang tertentu sebelum kita merdeka, kita mengalami fasa-fasa diduduki oleh penjajah. Dalam tempoh itu, berlakunya ruang-ruang yang diisi mengikut tahun. Itulah yang dikatakan sejarah mempunyai konsep ruang dan masa. Okey, ruang yang luas membolehkan sejarawan menjalankan penyelidikan mengikut bidang tertentu seperti politik, ekonomi dan juga sosial. Okey, anak-anak? Okey, itu adalah pertalian antara ruang dan masa dalam sejarah. Baiklah anak-anak, sampai di sini sahaja dahulu pembelajaran PDPR sejarah kita pada pagi ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.